Masa Dr. Thomas ni tengah bedah siasat, Dr. Thomas ni telah mencuri otak Albert. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Firstly, aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada korang yang dah wish birthday aku kemarin, iaitu 14 Jun. Ya, aku dah genap umur 20 tahun. 20 tahun. Thank you so much. Aku appreciate sangat yang mana DM aku, ramai sebenarnya DM aku sampaikan aku tak sempat nak reply semua sebab banyak. Korang memang the best. Korang supporting, korang sangat-sangat caring dan juga loving. So lepas video aku ni, pada penghujung video aku akan letakkan semua wishes korang, InsyaAllah. So pastikan korang tengok video aku sampai habis. Mana tahu DM korang tu termasuk dalam video aku. So korang dah tengok kan title dekat bawah dan thumbnail aku tadi kan, sebut je nama Albert Einstein. Mostly semua orang atas muka bumi ni memang sangat-sangat kenal dia. Kalau korang tak kenal dia, aku syak korang ni mungkin budak-budak di sekolah rendah, maybe. Siapa je tak kenal Albert ni? Seorang manusia yang paling genius yang pernah dilahirkan dekat dunia ni. Nama dia sangat-sangat popular disebabkan dia ni banyak mencetuskan teori-teori matematik dan juga sains. Dan semua teori-teori dia ni telah diguna pakai sampailah ke hari ini. Disebabkan Albert Einstein ni seorang yang sangat genius, ramai para saintis yang sangat curious macam mana Albert ni dia boleh dapat anugerah special macam ni. Sampaikan ada yang mencuri otak Albert. Semata-mata otak dia ni nak dijadikan sebagai eksperimen. Sangat-sangat menarik kan? So without wasting any time, let's get started. Albert Einstein telah dilahirkan pada 14 Mac pada tahun 1879 di negara Jerman. Selepas beberapa tahun, Albert ni telah berpindah ke Amerika. Masa dia kecil-kecil dulu, Albert ni ada masalah dari segi percakapan. Dia susah nak bercakap dengan lancar sampailah dia ni berusia 4 tahun. Pada umur dia 11 tahun, kepintaran Albert ni mulai dikesan dalam bidang fizik. Satu perkara yang unik tentang Albert ni, kita tahu kan masalah ni dengan stokin memang tak boleh dipisahkan. Diorang ni kalau boleh siang malam akan pakai stokin. Tapi Albert ni tak pernah pakai stokin macam kawan-kawan Mak Saleh dia yang lain. Even Albert ni seorang yang sangat genius. Tapi sebenarnya orang genius ni tak adalah, tak pernah buat kegagalan dalam hidup dia. Selagi manusia tu bergelar insane, dia mesti akan melakukan apa-apa je kesalahan. Albert ni juga sebenarnya dia pernah gagal dalam subjek budaya masa dekat sekolah dulu. Selain tu juga dia pernah gagal ujian untuk masuk ke universiti. Kejadian ni terjadi masa Albert 16 tahun. Dia telah mengambil satu ujian untuk masuk ke sebuah kolej teknologi, kejuruteraan dan matematik di Switzerland. Masa dalam ujian tu, subjek matematik dengan fizik dia memang A++ lah. Cuma ada beberapa subjek yang markah dia tak berapa nak memuaskan, sebab itulah dia telah di-reject. Apa yang aku rasa uniknya tentang Albert Einstein ni, dia ni seorang yang genius, tapi dia ni tak ada kereta. Bukan dia tak ada kereta sebab dia tak mampu, dia memang sangat-sangat mampu. Dia tak ada kereta sebab dia ni tak boleh drive. Dia juga pernah ditawarkan menjadi Perdana Menteri Israel, tapi dia tolak. Aku tak tahulah, bila aku sebut Israel ni aku rasa macam membara je, tapi kita abaikan emosi kita yang tu. Kita akan teruskan kepada cerita Albert. Masa dia ditawarkan menjadi Perdana Menteri Israel tu, umur dia dah 73 tahun. Dia tolak untuk menjadi Perdana Menteri sebabnya dia kata dia dah tua. Kalau dekat Malaysia ni, lagi kau tua, lagi kau kalut nak jadi Perdana Menteri. Selain tu juga, Albert ni kata dia tak ada pengalaman dalam bidang politik. So sepanjang hayat dia, dia cuma mampu selesaikan masalah dari segi objektif. Kalau nak handle benda yang melibatkan manusia ataupun tugas rasmi, Albert ni kata dia tak boleh dan dia tak pandai nak handle semua tu. Sebab itulah dia tolak. Masa Albert ni berusia dalam 20-an macam tu, Albert ni telah bekerja di sebuah pejabat Swiss dan bekerja sebagai kerani patent. Sebab apa dia ni kerja sebagai kerani patent je, sedangkan dia ni sangat genius, sangat pandai. Takkan kerja kerani je. Sepatutnya orang genius macam Albert ni dia menjadi tenaga pengajar dekat college ataupun universiti. Even Albert ni sebenarnya ada kelayakan dia untuk menjadi tenaga pengajar, tapi tak ada institusi akademik pun yang nak offer Albert ni menjadi lecturer kat sana. Dengan alasan kononnya Albert ni seorang yang suka ikut kepala dia je. That's why lah diorang ni tak ambil Albert ni sebagai tenaga pengajar dekat universiti ataupun college diorang. Even dia
dia tak ditawarkan menjadi tenaga pengajar dekat mana-mana college, tapi Albert ni telah membina college dia sendiri. Albert ni merupakan pengasas kepada sebuah universiti Hebrew di Jerusalem, Israel. Universiti dia ni telah dibuka secara official pada April 1925. Pada 17 April 1955, Albert ni telah ke hospital disebabkan dia rasa sakit dada. Pada keesokan paginya, iaitu 18 April pada tahun 1955, ketika Albert ni dah berusia 76 tahun, dia telah mati disebabkan kegagalan jantung dan juga mengalami pendarahan dalam perut. Sebelum Albert ni mati, dia dah wasiat siap-siap ataupun dia dah pesan siap-siap jasad dia perlu dibakar dan dikebumikan secara rahsia. Sebabnya Albert ni tak nak tubuh badan dia dijadikan bahan eksperimen oleh peminat-peminat fanatik dia. 7 jam selepas kematian Albert, ada seorang ahli patologi daripada Hospital Princeton telah diminta untuk membedah siasat mayat Albert dan untuk mengenal pasti punca kematian Albert. So doktor yang terlibat dalam bedah siasat tu adalah Dr. Thomas. Masa Dr. Thomas ni tengah bedah siasat, Dr. Thomas ni telah mencuri otak Albert. Apa yang doktor ni buat sangat bertentangan dengan kehendak family Albert. Maksudnya dia curi otak Albert tu tanpa permission daripada family Albert maupun pihak hospital. Dr. Thomas ni dia curi otak Albert tu sebabnya dia nak buat uji kaji. Bukan disebabkan dia nak simpan otak Albert sebab otak Albert ni sangat-sangat berharga, melainkan dia nak kaji macam mana otak Albert ni boleh special daripada manusia lain. Tapi sebenarnya tindakan doktor ni telah ditentang oleh beberapa para saintis. Sebabnya diorang kata otak manusia memang berlainan. Setiap individu mempunyai otak yang tak sama antara satu sama lain. Selain doktor ni curi otak Albert, dia curi juga sepasang mata Albert. Tapi mata ni Dr. Thomas tak ambil dan dia bagi dekat kawan dia yang bernama Henry Abram, iaitu merupakan doktor mata Albert Einstein. Dr. Thomas ni sebenarnya dia bukan doktor pakar otak, tapi dia sangat-sangat curious tentang otak Albert Einstein. Sampai Albert ni terlalu genius kalau nak dibandingkan dengan manusia yang lain. So Dr. Thomas ni rasa macam ada something special dekat otak Albert, sebab itulah dia curi. Otak yang dia curi tu, dia telah potong nipis-nipis, kecil-kecil dan bahagikan kepada 200 pieces. Dia buat kerja ni bukan seorang-seorang tapi melainkan dengan bantuan seorang pembantu makmal. Bahagian otak Albert yang selebihnya tu dia simpan ke dalam 2 balang yang berisi formalin. Lepas tu 2 balang tadi ni telah disimpan dekat satu ruang bawah tanah dalam rumah dia. Bila perbuatan doktor ni terkantui, Dr. Thomas telah dipecat daripada Hospital Princeton. Sebabnya perbuatan Thomas ni tak boleh dimaafkan dan sangat-sangat melanggar etika sebagai seorang doktor. Perbuatan Dr. Thomas pada masa tu memang sangat-sangat kontroversi. Ramai para saintis ni yang kontak Dr. Thomas semata-mata diorang nak juga kaji otak Albert ni. Tapi Thomas ni dia tak bagi pun dan dia kata dia tak settle lagi uji kaji otak Albert. Selepas Thomas kena buang kerja, isteri dia pun tinggalkan dia dan ugut Thomas ni yang dia akan buang semua otak-otak Albert. Tapi Thomas ni tak nak. So dia nekat larikan diri dia dengan membawa otak-otak Albert ke sebuah tempat yang dikenali sebagai Kansas. Sampai je dekat sini, Thomas telah bekerja dekat sebuah makmal dan dia simpan otak Albert tu dekat dalam peti sejuk arak. Thomas ni sebenarnya dia cuba untuk menjadi doktor balik, tapi dia ni telah gagal 3 kali dalam exam. Sampaikan lesen Dr. Thomas ni ditarik. Jadi dia tak boleh guna title sebagai seorang doktor lagi. Selepas dah 50 tahun dicuri otak Albert ni, akhirnya Thomas ni telah decide untuk serahkan otak Albert tadi tu kepada Hospital Princeton. Pada tahun 2007, Thomas telah menghembuskan nafas dia yang terakhir pada usia 94 tahun. Pada tahun 2003, beberapa orang saintis telah berjaya membuktikan yang sebenarnya otak Albert Einstein ni memang ada something special, di mana ada satu bahagian saraf corpus callosum Albert ni agak tebal. Selain itu juga otak Albert ni mempunyai nisbah glial cell yang tinggi berbanding orang biasa. So disebabkan otak Albert ni ada ciri-ciri benda tadi tu, Albert ni mempunyai kebolehan yang luar biasa. Sebenarnya term-term dia tu agak susah untuk aku describe dan aku pun tak tahu macam mana nak terang dekat korang sebab macam tak familiar dengan aku, bukan bidang aku, jadi aku rasa macam agak susah untuk explain. Jadi kalau korang nak tahu macam mana penerangan lebih lanjut tentang otak Albert ni, korang boleh google je, okay? Dan sekarang ni otak Albert telah disimpan di sebuah museum mata di Philadelphia. Okay guys, that's it for today. So apa pendapat korang tentang Albert Einstein, seorang lelaki yang sangat genius yang dikatakan pernah dilahirkan dekat dunia ni? Akhirnya sampai dia mati pun otak dia dengan mata dia pun orang curi. Sebab orang sangat-sangat curious, orang tertanya-tanya kenapa kau boleh sangat pandai berbanding manusia lain, sampaikan formula-formula kau ni macam berguna sampai ke hari ni. Mostly orang memang akan sangat-sangat curious sampai dia dah jadi mayat pun para saintis ni masih lagi terkejar-kejar mayat dia. Memang sebenarnya sangat-sangat scary juga aku rasa. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang enjoy dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Kejap. Seperti yang aku janjikan tadi, aku akan kongsikan dekat korang DM daripada korang, daripada followers aku. Terima kasih. So enjoy the show.